Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan sahlan saya ucapkan kepada semua peserta kita pada malam ini untuk hadir bersama-sama kami berkaitan dengan program Digital Teaching and Learning with iPad, yang mana pada malam ini memang kita khususkan untuk subjek pendidikan Islam. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, suka saya ingatkan kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baik, Amin. Kalau saya lihat di saya punya skrin sekarang, kita ada 16 penyertaan daripada Ustaz-Ustazah. Okey, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua yang hadir dan yang sudi meluangkan masa bersama kami malam ini. Okey. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, suka saya ingatkan kepada semua peserta untuk pastikan iPad ataupun iPhone ataupun smartphone, sebarang device yang digunakan untuk dalam keadaan mute sepanjang sesi ini berlangsung, kecuali dengan kita nak bertanya ataupun kita nak minta kita punya Faci untuk ulang semula apa yang akan kita lakukan nanti. Baik, ini adalah maklumat untuk semua peserta. Okey, sesi digital learning ini akan berlangsung selama 1 jam 30 minit, termasuk sesi soal jawab. Okey. Sekiranya berlaku sebarang perkara di luar jangka seperti Zoom booming, saya akan tamatkan sesi dan saya akan berikan link yang baru di Telegram Asatizah Apple Malaysia. Okey, dan semasa jurulatih sedang bertutorial, mohon peserta untuk mute terlebih dahulu macam yang saya telah bagi tahu sebelum ini. Okey, dan peserta boleh unmute dan tanya soalan ketika hands on berlangsung atau ajukan soalan di ruangan chat room. Okey, kalau siapa yang menggunakan iPad, ada ruangan chat room di bahagian participant, okey, atas sebelah kanan. Kemudian ada di situ ada ruangan chat. Okey. Sorry, di sini sekali lagi saya tunjukkan di triple dot, siapa yang menggunakan iPad, di bahagian more ada ruangan di sini. Okey, kita boleh tanyakan soalan di ruangan ini ketika sesi hands on sedang berlangsung. Baik. Dan insya-Allah kami akan bantu menjawab soalan sekiranya Faci yang mengajar tak perasan soalan tersebut. Okey. Kemudian ini merupakan satu sesi tutorial interaktif. Jurulatih akan menunjukkan cara, seterusnya peserta akan diberi peluang untuk hands on. Faci akan bagi menunjukkan cara terlebih dahulu dan kita akan bagi sedikit masa untuk peserta mencuba. Dan pautan borang kehadiran dan maklum balas akan diberikan 15 minit sebelum tamat sesi dan akan ditutup 30 minit selepas tamat sesi. Dan ini amat penting untuk kami. Okey, saya mohon pada semua yang ada pada malam ini untuk mengisi borang kehadiran dan juga memberi maklum balas untuk program hari pertama khusus untuk subjek pendidikan Islam pada malam ini. Dan untuk pengetahuan semua peserta, sesi ini juga dirakam dan akan dikongsikan dalam Telegram Asatizah Apple Malaysia. Baik. Tanpa saya membuang masa, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Okey, nama saya Muhammad Syukri bin Sulaiman. Saya merupakan guru pendidikan Islam di MRSM Taiping, Perak, dan merupakan Apple Distinguished Educator untuk tahun 2019 dan juga merupakan Apple Professional Learning Provider pada tahun 2018 dan merupakan Apple Tier. Okey. Dan saya dah terlibat dengan Apple Environment mula daripada tahun 2014. Alright, ketika mana saya mengajar di MRM Betong, Sarawak. Dan untuk pengetahuan peserta pada malam ini, kita bersama dengan 3 orang lagi Faci bersama-sama kita. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya persilakan terlebih dahulu Faci yang pertama untuk perkenalkan diri. Silakan Ustaz Syakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syakir bin Mukhtar daripada SMK Kajang Utama. Merupakan certified Apple teacher. Okay, pengalaman dengan iPad ni aktif mula masa PKP.
Masa tu ada Apple ATC ada buka untuk content development. Saya salah seorang peserta dalam tu dan menjadi peserta terbaik keseluruhan untuk antara e-book dan video. Okey, itu saja. Terima kasih Ustaz Syakir. Ustaz Syakir merupakan orang guru di sekolah pendidikan khas, betul? Mengajar di pendidikan saya lupa. Okey, mengajar di pendidikan khas. Terima kasih Ustaz Syakir. Dan seterusnya saya persilakan sesi kita yang kedua, Ustazah Rusni, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusni binti Abdullah dari Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud, Kuala Nerus, Terengganu. Pengalaman saya bersama Apple ni dah 6 tahun dan slot saya nanti ialah iMovie. Jadi saya di sekolah sebagai guru penyelaras bateri. Itu saja. Terima kasih Ustazah Rusni. Ustazah Rusni dari SESMA yang sedang bergerak untuk menuju ke Apple Distribution School. Okey. InsyaAllah. Semoga Ustazah Rusni dan tim berjaya. Dan seterusnya saya persilakan sesi yang terakhir. Okey, saya persilakan Ustazah Haslinawati. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenalan. Saya Haslinawati Muhammad Hashim, guru pendidikan Islam dari SK Seri Aman Taiping Perak. Pengalaman menggunakan Apple device bermula 2015 dan mula mengikuti bengkel-bengkel penggunaan iPad sejak 2018. Namun menjadi sebahagian daripada Apple Teacher baru saja bermula tahun ni. Itu saja Ustaz Syuk. Okey, terima kasih Ustazah Haslinawati. Dan untuk tuan semua, Ustazah Haslinawati merupakan penolong kanan pentadbiran kalau tak silap saya. Betul Ustazah? Tak. Okey, penolong kanan kurikulum. Terima kasih. Baik, tanpa melengahkan masa, okey, saya akan serahkan mic ni kepada Ustazah Haslinawati untuk memulakan sesi yang pertama. Jadi saya persilakan Ustazah Haslinawati. Terima kasih Ustaz Syuk. Terlebih dahulu saya ucapkan tahniah kepada para asatizah kerana sanggup meluangkan masa dan bersemangat untuk memantapkan ilmu pedagogi dan digital learning dalam menghasil konten PDPT. Okey, untuk sepanjang 2 hari, para peserta akan didedahkan dengan beberapa apps di dalam Apple device yang pada pandangan saya sangat powerful lah untuk kita hasilkan bahan PDPC. So untuk rasa powerful atau tidak, kami mengajak para peserta yang mempunyai iPad untuk hands-on bersama-sama. Okay, bagi yang tidak mempunyai device, tiada masalah, boleh teruskan bersama kami. Okay, untuk webinar 2 hari ini sebagai outcome-nya, kami mengharapkan para peserta boleh menggunakan 3 apps iaitu Keynote, GarageBand dan juga iMovie bagi membina konten PDPC. Okey, selain daripada itu, sebagai outputnya, kami mensasarkan para peserta dapat membina video yang menarik setelah hands-on bersama-sama kami. Okey, sebelum kita hands-on untuk apps yang pertama, saya tunjukkan dulu video ringkas berkenaan dengan solat jamak. Ke mana cadangan pacutan kita kali ini? Teringin nak makan harum manis lah. Okey, kita ke Perlis. Perlis ni kan lah 435 kilometer. Ya, lebih 2 mahal lah tu. Bolehlah kita solat jamak. 2 marhalah?
solat jamak? Macam mana tu? Mudah saja. Cuba dengar penerangan ustazah ini. Syarat solat jamak. Syarat solat jamak takdim. Pertama, melaksanakan solat mengikut turutan. Kedua, niat jamak dalam solat pertama. Tempohnya dari takbiratul ihram hingga sebelum selesai salam pertama. Ketiga, bersegera melaksanakan solat kedua selepas salam solat pertama. Tidak boleh diselangi ibadat lain seperti zikir atau solat sunat. Keempat, berkekalan musafir hingga selesai salam solat kedua. Syarat solat jamak takhir. Pertama, niat jamak dalam waktu pertama. Kedua, masih bermusafir sehingga selesai solat ditunaikan. Lafaz niat jamak. Salli fardu zuhri raka'atin majmu'an ilaihi asar jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita dah sampai ke Perlis. Bolehlah kita makan harum manis. Okey. Inilah contoh output yang kita harapkan daripada para asatizah untuk hasilkan. Okey, berdasarkan kepada video yang telah para asatizah tengok tadi, okey, kita boleh buat perbandingan apabila kita mengajar, okey, berbanding dengan penggunaan buku teks. Okey. Ada pandangan para asatizah lah yang mana agaknya pelajar lebih cepat faham ataupun dia faham tentang cara penggunaan, cara melaksanakan solat jamak tersebut. Okay. Jadi kita boleh buat perbandingan kan. Okay. Berdasarkan maksudnya bila kita murid membaca buku, teks dengan melihat video, kita boleh buat perbandingan. Jadi bila kita hasilkan satu bahan PDPC interaktif, okay, insya-Allah murid kita lebih cepat faham dan cepat tangkaplah apa yang mereka pelajari. Okey, untuk tidak membuang masa, saya teruskan untuk apps kita yang pertama untuk kita tengok meneroka cara
menggunakan Keynote. Untuk itu saya serahkan kepada Ustaz Syakir. Okay, terima kasih pada Ustazah Haslinawati. Jadi fokus utama kita hari ini adalah untuk kita belajar bagaimana kita boleh menggunakan Keynote, menggunakan Keynote untuk menghasilkan konten yang telah kita tetapkan, iaitu berkaitan dengan solat jamak, solat jamak takdim khususnya. Dan tanpa melengahkan masa, kita akan bersama dengan Ustaz Syakir bagaimana untuk kita membangunkan konten kita dengan menggunakan satu aplikasi yang sangat powerful menggunakan iPad, iaitu Keynote. So Ustaz Syakir, saya pass pada Ustaz Syakir. Silakan. Okey, Ustaz Syukri. Saya tak boleh nak share screen lagi. Okey. So saya akan jadikan Ustaz as a co-host. Alright. So Ustaz boleh share screen Ustaz sekarang? Okey. Ada dah ke? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Untuk slot malam ni, kita teruskan dengan penggunaan Keynote. Okey, kalau kita tengok dengan workbook yang saya bekalkan pada dalam Telegram, kita tengok yang first kali kita akan buat trace. Okey. Okey, antara bahan yang kita orang gunakan untuk menghasilkan konten solat jamak. Okey. Kalau kita tengok gambar ni, kalau kita nak trace, kita tekan button brush. Okey, apa benda pun kalau kita nak edit, kita tekan button brush. Button brush. Okey, kat style, opacity, okay, turunkan dalam 40. Okey, lepas tu kita gunakan Apple Pencil. Terus je tekan. Dan kita boleh trace terus. Okay. Okay, untuk siapa yang tak ada Apple Pencil, boleh gunakan jari. Okey, kat mana sekejap ya? Okey, saya tak buat betul detail. Okey, pastikan garisan dia rapat, bersambung antara satu sama lain. Okey. Kalau kita tengok dekat bawah ni, kita nampak ada pen, pensel, crayon, pen, pemadam, eraser, dan ni option lasso. Okey. Untuk kita color dengan mudah, kita tekan dekat ni, pen ni, color warna hitam, dan kita tap je dekat rambut dia. Terus warna hitam. Okey, untuk muka, kita tukarkan color dia, katakan warna cerah sikit. Kita letak kat sini. Okey. Okey, untuk baju, kita tukarkan baju warna biru. Kita tap saja. Ustaz Syakir, apa risiko dia kalau kita tak sambung antara color dengan color tu? Kalau tak sambung, Garisan. risiko dia macam tu. Garisan tu dia tak boleh letak color tu, dia tak boleh letak secara bundle. Jadi kita kena sambungkan. Jadi macam saya tak sambungkan ni kan. So kalau color ni kita nak tak tahu warna apa yang kita pakai,
kita tekan dekat color ni, strap kat sebelah, ambil pick a color. So, boleh kita letak kat tangan ni. Okey, itu dia. Tangan lagi ada biru. Tekan pekat sikit. Okey. Okey, untuk ni dah siap ni. Okey, kita boleh animate kan. Yang menarik di Keynote ni. Okey. Dah jadi dah satu animation untuk drawing. Okey, saya rasa saya bagi 2 minit untuk peserta untuk tracing gambar yang diberikan. Okay, sekiranya kalau peserta ada soalan pada waktu ni, kalau mungkin Ustaz Syakir nak minta Ustaz Syakir tunjuk semula, kita boleh unmute-kan mic. Okay, kalau siapa yang pakai iPad, untuk unmute-kan mic, dia berada di atas sebelah kanan. Okay, boleh unmute-kan dan boleh bertanya pada Ustaz Syakir untuk minta sama ada Ustaz Syakir nak ulang semula ataupun mana part yang tak faham. Okay, sambil-sambil tu saya tunjukkan juga. Kalau kita nak ambil gambar daripada internet. Okay, selalunya kita akan swipe daripada bawah. Ambil Safari ni. Kita buat dual screen. Okay. Kita tekan boleh. Vector. Okay. Caranya mudah je. Kita tap kat gambar ni dan kita terus je drag ke kita punya Keynote. So, dah tak perlu nak download. Ni cara dia. Cara dia sama juga. Kita pergi kat brush button. Kita kurangkan opacity dia. Dan kita boleh dah untuk trace. Ustaz, ada satu soalan. Macam mana nak buat dua screen di iPad? Dua Mungkin tak screen boleh di tunjukkan split screen Okay, tadi. sekali lagi. Mungkin tak tunjuk sekali lagi. Kita dari bawah naikkan jari kita. Okay, kita ada apps yang kat ni. Kita pilih contohnya Safari ni. Kita hold, kita letak kat tepi sampai jadi. Dan kita boleh adjust dan besar dia. Nak besar ya. Gantung ikut keselesaan kita. Okay. Boleh saya teruskan? Untuk bahagian shape. Okay, boleh Ustaz Okay. teruskan? Okay, saya teruskan bahagian shape. Okay. Kalau semua lihat, view pada ni ialah menggunakan fully gunakan shape. Okay, kat mana shape ni? Okay, kalau kita nak tahu diri button plus. Okay, kat pertama ni ialah table. Sebelah ni chart. Ini yang ketiga ini. Shape. Okay. Shape banyak, ada basic, geometry, object, animal, nature, food, symbol, education, art, science, paper, semua activities, transportation, work, ornament. Dan ni shape yang kita hasilkan sendiri. Okay, contoh kat ni shape dia ada di nature. Okay, kalau kita nak tambah, kalau kita delete ni,
Gimana tu? Dia dekat sini. Kita tekan je dekat shape tu, dia akan terus keluar. Kita nak besarkan, nak kecilkan, kita pergi dekat dia punya ni. Dia punya yang point dia ni. Okay, nak editing macam mana? Macam biasa kita tekan button brush. Kita fillkan dengan color yang kita nak gunakan. Untuk kita gradient. Gradient warna hijau. Okay, dia dah kat depan kan. Jadi macam mana kita nak uruskan shape ni, kita tekan dekat arrange. Jadi dekat sini kita tengok ni, ada move to back front. Jadi kita belakangkan dia sikit. Kita pelan-pelan sampai nampak shape yang sebelum ni. Ikutlah ni, kalau nak shape macam ni ke. Okay, macam ni, jalan ni. Jalan ni dibuat daripada shape petak yang telah digrupkan. Okay, kalau kita tekan ungroup ni, tengok. Masih group lagi ni. Okay. Itu kalau cara kita nak edit kita punya shape. Okay. Salah satu lagi option yang saya nak tunjukkan daripada shape ni, okay, ialah kita nak buat satu option iaitu break apart. Okay, break apart ni tujuannya untuk kita memisahkan shape yang dah ada. Okay, contohnya kita nak jadikan kereta ni warna merah, tapi takkan tayar dia warna merah. Jadi kita kena break apart dia. Okay, range, kita pergi range, break apart. So, untuk tayar ni, kita boleh tukarlah color ni. Pergi kat style, ambil kat warna hitam. Okay. Okay, daripada shape ni, okay, kita terus pergi ke animated GIF. Okay. Kalau kita tengok ni, saya playkan. Kita nampak tayar dia bergerak. Pusing cantik je. Okay, cara dia ialah tambah slide. Kita pergi dekat ni, transportation ni. Senang kita besarkan dia. Okay, tukar color dia. Macam tadi kita pergi dekat arrange, break apart. Okay. Tayar ni kita jadikan warna hitam. Style. Fill. Ambil gradient. Warna hitam. Dan warna kelabu sikit. Okay. Benda yang sama juga kita buat gradient. Warna hitam. Warna hitam dong. Ustaz Syakir, sorry saya menyampuk. Ya. Boleh tak Ustaz Syakir tunjukkan balik macam mana Ustaz break apart kereta ni tadi dan macam mana Ustaz gradientkan tayar tu tadi. Terima kasih. Okay, untuk kereta ni, ya. Okay, kita tekan button plus dekat kereta yang baru. Okay, lepas tu kita tekan button brush, pergi dekat arrange, lepas tu ada option break apart. Jadi kita tekan break apart. Jadi kita nampak
dia bergerak ni. Bergerak ke okay. So, okay, kita boleh tukarkan color dia warna merah. Okay, untuk tayar, kita pergi kat fill, pergi kat gradient, start color ni. Kita nampak supaya nampak dia realistik sikit lah. Warna kelabu sikit. Supaya kita nak nampak dia pergerakan tayar dia sekejap lagi. Start color blank. Lepas tu end color kelabu sikit. Okay, dekat sini lah fungsi animation. Kemiskinan masih saja ada. Walaupun saya Okay, kita tekan animate. Kat sini ada 3 option. Add built-in, add action, add build-out. Okay, untuk kita pusingkan tayar, kita add action. Ambil rotate. Okay, lepas tu kita tekan done. Kita pergi sekali kat tayar tu. Okay, animate. Kita tekan tab dekat rotate ni. Dia nampak kat sini. Okay, jadi kita jadikan dia berapa kali kita nak pusing. Kita nak katakan dia dekat 6 pusingan dalam masa 10 saat. Okay. Okay, kita boleh preview. Okay, kita nampak tu. Dia berpusing. Okay. Ini kita tekan balik animate. Kita tap, dia ada copy animation. Copy animation dan kita pastekan dekat tayar depan. That's animation. Okay. Jadi untuk macam mana kita nak tahu kita punya animation punya kedudukan tu, mana nak dilukan, mana kita tekan dekat 3 button baris dengan dot ni. Kita nampak ni. Okay, shape ni, kalau kita tekan ni, kalau kita tekan ni, okay. Kita tekan ni, kita nampak mana ni. Okay, jadi kita edit after transition. Yang satu ni, kita buat width. Sebab kita nak tayar dia bergerak sama-sama. Okay. Okay. Untuk hasilkan GIF, kita tekan dekat more button, 3 ni. Oh, okay. Kalau kita nak jadikan the GIF, mula-mula kita buat macam ni. Kita export terus. Ni kalau GIF ni ada background putih. Okay. Kita akan share, save image. So kita kat mana image yang kita dah save tadi tu, dekat photo gallery kita kat sini. Ni. Kalau kita tengok dia ada berpusing. Okay. Jadi cara ni kita tekan saja foto video option. Tekan foto. Kita masukkan je, tekan je. Dia masuk. Dia nak tahu perbezaan dia, kita background kita tukar sikit. Okay. Ini animation ada background. Okay, macam mana kita nak buat background dia tak ada? Okay, caranya ialah pergi dekat yang tadi kita buat tadi. Dekat background. No fill. Okay, pilih no fill. Pergi balik kat more button. Export. Add GIF. Okay, on-kan transparent background. Okay, lepas tu kita export.
tekan share, save image. So benda ni kita tengok pada galeri. Dia nampak sama putih. Dia bergerak. Okey, kalau kita tekan ni pula, yang putih tadi terhilang. Okey, itu perbezaan the GIF. Okey, ni kita delete. Tak apa, kita buat tekan ni slide. Kat blank, kita bagikan return color. Ni hijau je. Kuning lah. Okey, kita tambah foto tadi. Kita ambil yang latest tadi. Okey ni. So untuk background tak ada. Jadi macam mana kita nak gerakkan kereta kita ni? Okey, caranya kita letak kat luar. Lepas tu kita tekan animate. Lepas tu add action, create part. Kita kecilkan. Kita gerak ke mana? Straight. Okey. Kita tekan done. So, kita boleh tekan tengok kita menu ni. Kita settingkan dia. After transition. Pergerakan dia tu kita buat after. Okay, done. So, kita boleh view. Laju sangat. Kenapa dia laju? Sebab kat sini. Animate. Dekat motion part ni kita kena tambahkan masa dia. Apa kita pergi kena 9 saat. Okey, kita tekan. Dan kita tekan sekali lagi. Okey, nampak tayar dia. Bergantung arah mana yang kita nak buat gerakan dia. Maksudnya Ustaz Syakir, kalau kita punya contoh tadi, contoh berkaitan dengan solat jamak tadi, ada orang solat, ada orang tengah takbir. Maksudnya tadi itu adalah contoh macam mana kita menggunakan GIF, betul? Ya, betul. Okay. So maksudnya dengan menggunakan GIF kita boleh buat animasi untuk pergerakan. Ya, betul. Terima kasih Ustaz Syakir. Okey. Seterusnya, mungkin ada peserta nak cuba? Okay, mungkin kita boleh bagi masa pada peserta Ustaz Syakir untuk kita minta mereka cuba hasilkan GIF menggunakan shape tadi macam mana Ustaz Syakir tunjukkan. Okay. Boleh cuba. So sekiranya peserta ada sebarang soalan ataupun nak minta Ustaz Syakir ulang balik macam mana Ustaz Syakir create GIF daripada menggunakan shape, okay, ataupun sebarang soalan berkaitan dengan apa yang Ustaz Syakir tunjukkan, boleh dipersilakan. Sama ada nak tanya dalam ruangan chat ataupun mute. Unmute, sorry. Ni pun boleh juga. Dan kami amat mengalu-alukan untuk Ustaz-Ustazah share apa yang Ustaz-Ustazah dah hasilkan. Share screen pun boleh. Ya, betul. Kita boleh benarkan untuk share screen, tak ada masalah. Okay. Macam mana ni? Kita boleh nak ubah. Merah semua. Jadi macam mana kita nak ubah? Macam mana? Kita pergi dekat arrange, break apart. So tayar dia boleh kita tukar color. Hitam, hitam. Okay. Kuning. Berdasarkan aktiviti kita lah.
Okay, ada yang nak share screen? Kalau tak ada, okay, saya nak tunjukkan lagi apa yang ada dalam animation. Okay, tambah. Kita group balik ni. Group. Okay, animate. Kena add built in. Kalau kita nak build in dalam keadaan nampak tak real sangat ni. Skip. Tu cari masuk. Tu dia apa. Okay, done. Okay, animate. Skip. Okay, add action. Okay, kat create part. Gerak. Done. Okay, kita animate lagi. Kalau kita nak kita punya shape tu hilang, contohnya vanish. Itu kesesuaian, yang nak terbakar pun boleh. Itu juga. Jadi dia tak nampak real ni bila pergerakan dia. Sebab tayar dia kita tak pusingkan dan yang dibentuk animated GIF. Jadi animated GIF tu sangat powerful untuk design konten kita. Okay, kalau tadi saya teruskan dengan magic move and transition. Okay. Macam mana contoh magic move yang kita hasilkan daripada konten kita sebelum ni. Okay, caranya ialah kita tekan dekat slide, kita tekan transition, kita tekan magic move, kita tekan done. Oh, dah already punya. Okay, dah. Caranya kita delete. Lepas tu kita tekan sekali lagi transition, add transition, magic move, done. Lepas tu kita duplicate. Okay, the next slide. Kita ni membesar dan kat depan. Okay, transition. Tadi kita tengok magic move tu. Kita tambahkan direction dia supaya nampak dia punya effect dia. Okay, kita tekan button play. Kita tekan tab ke depan. Dan itu dia. Magic move. Okay. Okay, saya tunjukkan lagi contoh magic move lain yang menarik untuk di-explore. Okay, kita nak type basic, kita ambil text. Salah satu contoh ya. Pi. Okay, nak edit dia. Kita type kat sini, brush, kita text, caption ni kita besarkan ni, title. Dan kita boleh juga tukar huruf font dia ikut kita punya
contoh saya nak ambil Timeless Roman. Jadi, okey. Kita nak besarkan semua, kita tekan ada 3 dot kat sini. Tekan all caps. Okey. Kita buat magic move untuk perkataan ni. Kita tekan transition, add transition, magic move. Tekan done. Duplicate. Okey, cara ni saya nak ubah. Pendidikan agama Islam. Kita kalau kita nak edit, tekan ni, title case. Semua sekali lah. Ni case. Okey. Okey, kita pergi dekat transition, kat magic move tu. Okey, dia ada kat sini. Kat sini kita ubah kepada by character. Okey, tekan done. Cuba tengok dia hasil. Ya, yang bergerak huruf P-A-I. Pi. Okey, itu fokus. Okey. Salah satu option yang ada di magic move. Okey, ada apa-apa soalan lah tentang magic move? Okay, kalau saya tengok di ruangan chat untuk setakat ni masih belum ada lagi sebarang soalan. Mungkin kita punya peserta jelas ataupun mereka memang ada sedikit atau mereka ada pengetahuan berkaitan dengan magic move. Okay, so untuk di ruangan ni memang tak ada masalah. Kalau tak ada, kita teruskan dengan seterusnya audio on slide. Okey, macam mana kita nak masukkan audio? Okey, contohnya kita masukkan gambar. Kita ni. Okey, cara seterusnya. Ni, ada 2 cara iaitu record audio. Record audio macam ni. Tekan tab, tekan record. Kereta merah. Ni kita boleh preview. Kereta merah. Okey. Jadi kita boleh edit juga kita punya audio tu. Tekan edit. Kita drag dia punya ni. Permulaan intro dia ni. Sign kita. Boleh tarikkan lagi. Dan kita trim. So kita boleh preview balik. Kereta merah. Okey. Kalau kita puas hati, kita tekan insert. So dah ada dah. Kita boleh beli kereta merah. Okey, itu satu cara. Record audio direct. Okey. Cara lain juga, masuk ke audio, insert from. Okey. Contohnya, saya simpan di download, tanggal image.
Okay. Baik. Jadi kita panel dia. Katakan insert form. Try download. Surah. Okey. Kita boleh. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Okey, itu audio daripada file luar. Okey, untuk hasilkan audio kita tunggu esok dengan GarageBand. Itu sesi bersama dengan Ustaz Syukri. Okey. Saya rasa untuk malam ni dah habis rasanya. Tapi saya nak sharekan macam mana saya hasilkan teks menggunakan perkataan. Okey, jadi saya besarkan dulu. Tekan OK. Title. Okey. Caranya ialah kita tekan button mikrofon ni. Dan sini kita ada keluar bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Arab. Okey, saya tekan bahasa Arab. Tapi dia ayat tu dia satu baris lah. Kalau kita nak buat baru, kita masukkan teks baru lagi. Tapi kami tak dengar suara Ustaz tadi. Oh, tak keluar Sebab kita sedang gunakan Zoom. So dia memang tak dengar lah. Okey, cara dia macam tadi lah. Kita tekan dekat teks. Okey, kita besarkan. Okey, kita tekan detection. Kita tekan lah. Ada bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Okey, kalau bahasa Melayu kita boleh cuba. Saya cakap beriman kepada malaikat. Jadi dia keluar. Ini salah satu fungsi yang ada di iPad. Okey, saya rasa untuk saya dah habis rasanya. Ustaz Syakir, ada satu soalan. Okey, macam mana kita nak keluarkan Arabic keypad? Arabic keypad. Ya, saya. Okey. First kita pergi kat setting. Pergi dekat keyboard. Tekan keyboard. Dekat sini, add new. Sini boleh masukkan. Ini sebab saya dah already masukkan. Okey, jadi saya delete dulu. Okey. Pergi dekat keyboard. Add new keyboard. Arabic. Okay, done. Okay, kita nak jauhi pula. Sebab dah ada option untuk ayat S baru ni. Malay Arabic. Saya tak tekan tadi. Dah ada. Okey, kalau kita tengok perbezaan dia.
Saya delete dulu jap. Okay. Beza dia dekat sini. Kalau Arab, dia ada ni. Alif, kita buat alif, lam, ha, Allah. Jadi kita nak Arabkan. Arabkan dia pergi dekat huruf selepas lam. Kita tekan atas. Tak pun kita nak syaddahkan dia. Okey. Itu cara Arab dia. Itu kalau bahasa Arab. Kalau untuk bahasa Arab Melayu, perbezaan dia ialah, saya copy, paste, kita kepada bahasa Melayu. Dekat sini kita boleh nampak ada huruf ga, huruf fa, huruf ca. Okey, dia sangat membantulah kalau kita nak sediakan slide selepas ini. Ustaz, Ya. boleh ke kita install font Arabik daripada luar ke dalam iPad? Boleh. Boleh Tapi ada cara dia agak kompleks sikit. Tak sempat dia kat sini. Okay, nanti kalau sekiranya Ustaz nak tahu bagaimana untuk installkan Word Arabic ataupun font Arabic font, kita boleh minta Ustaz Syakir share dalam grup Telegram kita nanti. Okey, insyaAllah. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Okay, dan saya rasa mungkin Ustaz Syakir boleh tunjukkan semula bagaimana caranya untuk kita buat animated GIF tadi. Okay. Sebab saya rasa part itu antara part yang sangat penting dan itulah part yang kita perlu highlightkan untuk kita hasilkan kita punya animasi kan. Okay. So mungkin Ustaz Syakir boleh ulang semula macam mana kita hasilkan animated GIF tadi. Terima kasih Ustaz. Okay, insyaAllah. Okay, katakanlah saya buat satu drawing. Saya nak guna shape lah. Education. Ambil saya. Kami terkorak ni tuan-tuan. Macam ni kita nak ni, kita break apart. Kita nak gerakkan. Okey, kita pusingkan dia. Tak satu jari, kita pusingkan dia. Okey. Ini slide pertama. Slide kedua. Kita nak gerakkan tulang di sini. Kita perlu singgahnya. Okey. Tambah lagi satu slide. Copy. Kita paste slide. Turunkan balik.
Ini salah satu cara untuk menghasilkan GIF daripada beberapa slide. Copy lagi. Kita turunkan tangan sebelah lagi. Okey. Cara ni kita background, kita no fill. Okey, itu untuk satu slide. Jadi kita nak cepat, kita tap slide kat tepi tu, lepas tu kita tekan background, no fill. Semua. Okey, jadi kita export sebagai animated GIF. Okay, slide yang kita buat tadi daripada slide 21. So kita ambil kat slide range 21 hingga ke 24. Okay. Lepas tu kita tekan export. Tekan share, save image. So kita punya tu di dalam sini lah. Oh, tak nampak sebab dia hitam. Jadi kita nak tunjukkan kat sini, tekan button plus, tekan kat picture video. The latest one. Okay. Kita nak mengubahkan cat background kita tekan kat kita punya slide. Tekan button brush, background. Ambillah color ke image pun boleh. Ada image ni pada galeri foto kita. Contohnya saya nak guna image cara air lah. Oh, tak nampak. Ni lah. So ni ada file kita. Dia bergerak tangan. Ini kalau menggunakan banyak slide. Contohnya, ini antara cara yang saya hasilkan GIF file solat tadi, pergerakan. Okay, saya juga nak tunjukkan salah satu hasil magic move yang saya hasilkan. Video. Okay, saya tekan play. Selalu kalau GIF file kita akan buat yang background dia tak ada lah. Kosong. Ini salah satu contoh magic move. Bentuk GIF selalu kita buat macam ni lah. Boleh juga. Macam solat tadi kita buat tadi. Tekan gambar background image. Saya jadi gambar. Aku ada pula gambar dia ni. Kita letak gambar kat. Jadi kita letakkan tak kurang pula. Okay, GIF yang saya dah hasilkan. Okay, tekan play.
Okey. Itu fungsi kinematic GIF di dalam slide Keynote. Okey, Ustaz Syuk, ada apa-apa lagi tak Syuk? Dah 10 suku. Okay. Ada satu soalan yang minta Ustaz untuk ulang semula bagaimana kita buat Ustaz susunkan shape. Okey, macam mana Ustaz susunkan shape daripada depan ke belakang, back to front. Okey. Ustaz guna yang arrange tadi Ustaz. Maknanya Ustaz minta Ustaz tunjukkan semula macam mana Ustaz arrangekan tadi design daripada shape batu tadi tu kan. Okey. Okey, kita pergi kat nature. Kita letak gunung. 1, 2, 3. Okay, lepas tu kita colourkan dia. Style. Ambil hijau ni. Tukar sikit. Ni pun kita tukar juga. Colour ni. Okey. Kalau kita perhatikan, kalau macam ni dia susun macam ni. Ni sebab mana yang datang dulu. Jadi kalau kita nak yang hijau yang kat belakang ni nak ke depan, kita tap dekat shape tu, kita tekan arrange, kita kedepankan dia. Nak depan lagi. Macam ni depan dia. Kita kena tap dekat shape tu. Lagi banyak shape, lagi banyaklah cara dia. Cara yang kita kena detail lah. Okey. Saya nak tunjukkan juga daripada shape ni, kita nak flipkan dia. Okay, kita kat sini horizontal. Okey, dia bergerak dah ni. Bertukar. Perasan dia tukar ni. Boleh kat ke bawah. Okey, ni fungsi, kalau kita perasan juga ada fungsi lock. Okay, kalau lock ni image shape ni tak boleh bergerak dah. Kekal macam tu. Itu kalau kita dah ada stick. Jadi yang ni boleh kita gerak. Ni boleh gerak lagi. Okay, unlock. Ini untuk range. Kita nak tambah lagi dia punya ni, tambah pokok. Kita colourkan dia. Warna hijau sambung pula. Okay, nampak bezaannya. Okay, itu saya rasa untuk arrange. Kita edit je dekat mana kita nak. Kita gerakkan dia, nak kat depan ke, kat belakang ke. Lagi mudah interface dia. Kita explore je shape dia banyak ni. Macam tu pokok buluh pun ada. Pokok buluh kecil sikit. Okay. Kalau kita nak besarkan semua sekali, kita tekan select all. Kalau kita nak group, ni nak groupkan ni. Shape. Kalau kita nak group certain, okay, kita ungroup dulu. Kita tekan shape mana yang kita nak groupkan. Kita group. Ada bergerak ni. Okay, Ustaz boleh ulang semula Ustaz, macam mana Ustaz pilih shape tadi? Okay, kita tap dekat shape mana yang kita nak. Lepas tu satu lagi jari, kita tap lagi satu jari. Lepas tu dah ada keluar option group. Cut, copy, delete, group. Jadi kita kena group. So boleh gerakkan kita punya ni shape. Jadi kalau kita rasa nak kedepankan dia, pergi dekat brush, kita kedepankan dia. Buluh dia pun hilang. Okay.
Lagi ada apa lagi yang perlu saya bantu Ustaz, tentang keynote? Ustaz Syakir. Ustaz Syakir boleh tunjuk juga buat gradients yang untuk sheet tu bagi nampak dia macam berlayer cerah atas macam tu. Dekat style, fill, ambil gradient. So hijau ni. Okay. Tak pandai nak main kali-kali ni tapi yelah, kita cuba supaya nampak real sikit. Makin belakang makin gelap. Hijau ni, dekat sikit. Kita main gradient juga. Okey. Dulu ni rasa-rasa boleh tak break apart? Boleh. Sebab ada bahagian-bahagian dia tak bersambung. So, kalau kita break apart, banyak ni. Saya zoom. Kita keluarkan satu-satu dia punya ni. Apa nama bulu ni? Kita tarik je. Daun pun kita kalau nak tarik. Untuk shape. Dan kalau kita nak ubah dia, flip dia, pusingkan dia ke. Okay, boleh cuba-cuba. Okay, kalau kita nak undur balik, kita tekan je button ke atas. Maknanya Ustaz, bila kita boleh ubah design ni, dia jadi design kita sendirilah kan? So Ya, dia tak adalah istilah kita ambil ciplak hak orang, copyright issue pun no issues lah kan? Ya, bila cakap macam tu, okay, kalau kita nak jadikan ni ialah shape kita, kita tap ni, kita add to shape. So, dia keluar dekat kita punya ni, my shape. Jadi kita renamekan lah. Boleh kita renamekan, kita hold, rename. Dah, apa ni, dahan. Dan berdaun. Okay, dah ada shape. Okay, kita tekan je shape ni, keluar. Jadi kita nak, kalau kita nak edit, niat tu je. Tekan button brush, kita pergi kat style, ambil dekat warna. Ataupun kita ada warna yang kita ada dekat dalam image kita kan. Contohnya. Okay, warna pokok ni kan. Warna papan ni, klik. So, nampak dah. Kita punya shape kita. Okay, kalau kita nak bentuk balik, kita nak group balik, kita flipkan dia. Okay. Caranya ialah jari kita letak dekat luar, hold, kita drag jari kita, semua yang ni kita cover kan. Jadi kita tekan group. Boleh ungroup balik. Kalau kita macam tekan select all, maksudnya semua sekali kita groupkan. Jadi kalau kita nak benda ni ke bawah ni je, takkan kita nak satu-satu je nak tap kan. Cara dia ialah kita hold kat bawah, kita tarik sikit, pastikan dia dalam range kita ni, jari kita ni.
Atau kita group? Okay, jadi kita boleh gerakkan dah shape kita. Okay, saya rasa untuk bahagian shape dah cover rasanya. Tak ada satu lagi soalan dari peserta. Macam mana kita nak synckan suara dengan animation pergerakan? Okay Ustaz. Sebab tadi dalam kita punya video, kita ada buat suara dialog tu kan? Dan dia sync dengan beberapa pergerakan. Mungkin Ustaz boleh tunjukkan sekali lagi? Okay. Contohnya, okay, ini slide. Masukkan okey. Pelan GIF kita cepat sangat. Okey, tak. Okey, kita dah masukkan GIF file ni. Kita masukkan kita punya outdoor record. Recordernya. Okay. Rukun solat. Ya, salah ni tak cukup, tak sesuai dengan konten ni. Ya, so memang dia payah sikit ni. Okay, tak apa, saya buka dekat slide yang kita orang hasilkan. Saya copy dia satu. Copy satu slide ni. Saya pastekan. Okay. Saya buat, okay, saya delete semua animation, saya delete kan. Ni dah ada dah. Okay. Okay, saya rekod baru lah. Ni saya delete, sekejap. Kita apa? Ke audio. Kedua, masih bermusafir sehingga selesai solat ditunaikan. Okay, kita preview. Okay, jadi kita trim. Kita play. Oh no, sebab terpadam sekali. Okay, kita masukkan insert. Okay, cara animation ni. Kalau kita nak animatekan dia, macam ni kita sparkle ni. Okay, untuk teks ni kita masukkan animation keyboard. Okay, dan kita tap balik dekat perkataan tu, tekan animate, keyboard, kita panjangkan duration dia. Kita kena memang kena manual ni. Kita tekan dekat ketiga ni, start movie, width, letak atas sekali, first sekali, audio, keyboard. Okay,
Kita cuba dulu. Okay. Nampak nak ada shoot dah. Perkataan keluar. Audio pun sama. Jadi kita kena tahu audio kita ni dalam berapa second kita buat. Kat sini kita boleh delay ataupun after. Maksudnya kalau kita buat after ni, kita dah habis audio baru dia keluar teks. Yang kena kita buat Okay, kalau kita buat semuanya sebab after pun after juga. Saya rasa Ustaz kena klik button done kat atas sebelah atas kanan dulu untuk kita dengar semua suara Ustaz. Oh, dah tadi. Okey, cuba play sekali lagi. Okay. Kalau ini yang kita buat semuanya after. Jadi itulah kita kena setting dekat situ lah. Kat animate, kat dia punya ni. 3 button ni. Ikut sesuai. Kalau teks kita panjang ke, kita memang kena sesuaikan. Macam keyboard ni kita buat berapa second tadi? 9 second. Okay, kata kita buat 3 second ni. Memang tak kena. Tekan done. Kita play. Jadi dia tak sync. Jadi memang kita kena adjust secara manual lah. Untuk memang teknikal sikit lah kat bahagian tu. Tapi rasa boleh buat. InsyaAllah. Okey, Ustaz Syukri. Okey, terima kasih Ustaz Syakir atas perkongsian berkaitan dengan keynote daripada awal. Saya akan ambil alih Ustaz Syakir skrin. Okay, saya share stop sikit. Alright, thank you Ustaz Syakir. Okay, so ini antara yang Ustaz Syakir dah sentuh. Okay, yang pertama berkaitan dengan tracing, bagaimana kita nak lukis gambar. Okay, supaya kita tak ambil gambar ataupun apa yang orang hasilkan terlebih dulu, pernah hasilkan. Okay, kemudian kita ada sentuh berkaitan dengan GIF, bagaimana kita hasilkan GIF daripada lukisan kita sendiri, macam mana untuk kita masukkan audio dan seterusnya, macam mana kita menggunakan shape untuk kita design ataupun untuk kita buat kita punya own shape. Okay, dan akhirnya untuk animate. Okay, sebenarnya saya personally, saya sangat suka dengan Keynote sebab kita boleh hasilkan banyak animasi menggunakan Keynote, kemudian dia really powerful dan dia memudahkan kita. Itu yang saya nak highlightkan, dia sangat memudah kita dan membantu kita untuk membuat penghasilan digital content yang sangat menarik. Okay, dan ingin saya ingatkan pada semua peserta, antara output kita untuk program selama 2 hari ini ialah kena kuasai 3 perkara, Keynote, iMovie dan juga GarageBand. Dan untuk outcome-nya, kita nak peserta boleh hasilkan macam mana yang kita tunjukkan sebagai contoh hari ni. Okay, macam mana kita boleh hasilkan dialog, animasi. Kita nak lagi ajar kita terlampau boring dengan subjek pendidikan Islam. Okay, so biasanya pendidikan Islam method mindset kita atau mindset kerja adalah menggunakan traditional method kan. Okay, so ini adalah masa yang sesuai untuk kita ubah kita punya cara. Okay, kita menambahkan dengan cara kita. Baik, sebelum saya akhiri sesi kita pada malam ni, suka saya ingatkan kepada semua peserta, asatizah terutamanya, untuk kita join dalam Apple Teacher Learning Center. Okay, pada semua pengguna, bukan pada semua pengguna,
kepada semua guru-guru, okey, pada semua guru-guru dan peserta utamanya guru pendidikan Islam, saya ingin ajak semua asatizah untuk join Apple Teacher Learning Center untuk kita dapatkan badge kita sendiri. Dan badge itu bukanlah daripada mana-mana orang yang boleh bagi suka hati, tapi dia adalah daripada Apple Cappuccino sendiri. So maksudnya kita boleh dalam Apple Teacher Learning Center kita boleh dapat banyak idea. Bagaimana menggunakan Keynote, bagaimana menggunakan Clips, banyak apps dan dikongsikan dan macam mana idea-idea mereka guna pakai apps ini dalam subjek masing-masing. Dan yang terakhir, sebelum terakhir. Ini adalah borang kehadiran dan maklum malas. Saya akan biarkan untuk seketika untuk semua peserta scan QR code yang disediakan. Kemudian kami mohon untuk semua peserta isi maklumat dan butiran diri dalam form yang disediakan. Sekiranya ada masalah dengan form tersebut, boleh beritahu pada kami dalam grup asatizah tu. InsyaAllah kita akan bagi link yang sama juga dalam grup kita nanti. Dan yang terakhir, ini adalah untuk sesi esok. InsyaAllah besok hari yang berbeza, tapi pada waktu yang sama, kita akan belajar mengenai bagaimana untuk kita menghasilkan ataupun compose kita punya muzik menggunakan GarageBand dan juga iMovie. Salah satu aplikasi yang sangat sesuai untuk digunakan pakai bagi editing, video editing. Dan kalau Ustazah dan Ustaz-Ustaz perasan, dalam satu movement kereta bergerak yang Ustaz Syakir tunjukkan tadi, ataupun yang Ustazah tunjukkan tadi, ada satu bunyi kereta. Macam mana bunyi kereta tu dihasilkan menggunakan GarageBand. Itu really powerful apps lah. InsyaAllah kita akan bersama esok. So pastikan dalam iPad kita, dalam iPhone ke, ada GarageBand. Dan tolong install iMovie untuk sesi esok. So saya rasa cukup untuk hari ini. Jam pun telah menunjukkan 10.32 malam. Terima kasih saya ucapkan kepada semua peserta yang sudi meluangkan masa, sudi berkongsi bersama kami untuk malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Ada dah respon, thank you. Saya guna iMovie, very good. Terima kasih Ustazah. So insyaAllah kita akan jumpa esok pada hari Rabu 16 September pada waktu yang sama 9 malam. Mungkin kita selfie kot malam ni. Oh boleh? Kan? Right. So minta semua peserta. Semua peserta mungkin boleh buka dia punya kamera. Siap untuk senyum-senyum semua. Ustaz Syakir boleh, sebab Ustaz Syakir boleh as a host, boleh start screenshot. Boleh Ustaz Syakir? Saya tak nampak yang lain. Oh, tak nampak yang lain, okey. Sekejap. Alright. Saya stop share dulu. Okey. Ada lagi tak ni? Memang tak nak on kan ke? Mungkin keadaan tak mengizinkan kot. Okey, mungkin tak apa dah. Okay, tak apa. Kita screenshot mana yang ada dulu. Okey, 1, 2, 3. Okey, done. Thank you Ustaz Syakir. Okey, terima kasih kepada semua Ustaz-Ustazah. Mohon maaf dari kami sekiranya ada